Okay, Assalamualaikum. Saya Adli. Saya akan menerangkan sedikit pengenalan bagi tajuk kumpulan 7 iaitu impak pandemik COVID-19 terhadap kesejahteraan insan masyarakat. Okay. Seperti apa yang kita tahu, COVID-19 adalah merupakan salah satu wabak besar atau kata lain, pandemik, disebabkan wabak ini telah tersebar ke seluruh dunia. Okay. Virus ini mula dijumpai di bandar Wuhan, China dan diiktiraf oleh Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO pada tanggal 11 Mac 2020 sebagai penyakit berjangkit. Kes pertama COVID-19 direkodkan dan dilaporkan pada 23 Januari 2020. Wabak ini telah membawa kepada Perintah Kawalan Pergerakan PKP atau bahasa kampung kena kurung kat rumah dan mewujudkan norma baru iaitu penjarakan sosial. Okey, latar belakang. Berdasarkan kajian yang ada di dalam Journal of Education and Social Science 2018, isu 3 Disember 2021 yang bertajuk Impak COVID-19 terhadap kelestarian sosial ekonomi masyarakat pendalaman di Malaysia. Kajian kes daerah Segambar Johor oleh Karul Hisham, Hasan Ali, Muhammad Fadli dan Nathan Kumar. Dalam kajian ini dia mengatakan sektor yang terkesan dengan kehadiran COVID-19 iaitu dalam sektor pekerjaan, perniagaan serta sektor pendidikan. Kita lihat dalam sektor perniagaan, kebanyakan ahli perniagaan dan pekerja kehilangan pekerjaan serta sumber pendapatan. Namun begitu, perniagaan secara atas talian semakin meningkat disebabkan oleh kewujudan platform perniagaan baru seperti e-bazar. Bagi sektor pendidikan pula, pembelajaran secara bersemuka tidak lagi menjadi norma di atas sebab pusat pendidikan terpaksa ditutup dan peperiksaan perlu ditunda atas sebab-sebab kesihatan. Namun begitu, sektor pendidikan tetap diteruskan kerana ia diganti dengan kaedah PDP secara atas talian. Tetapi kaedah ini tidak beberapa efektif disebabkan kekurangan dari segi untuk pelajar mengakses internet dan bahan rujukan yang terhad. Seterusnya, saya Siti Asya binti Ismail, matrik nombor DE210102 akan membentangkan berkenaan objektif kajian dan kepentingan kajian. Untuk objektif kajian, matlamat utama kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji hubungan di antara pandemik COVID-19 terhadap kesejahteraan insan masyarakat di Malaysia. Atau secara spesifiknya, objektif utama kajian ini dijalankan adalah yang pertama, untuk mengenal pasti punca dan faktor penularan wabak COVID-19. Yang kedua, untuk mengkaji kesan pandemik COVID-19 terhadap aspek sosial dan ekonomi. Dan yang ketiga, untuk mengkaji impak pandemik COVID-19 terhadap kesejahteraan insan dan sistem ekologikal masyarakat. Kita beralih pula kepada kepentingan kajian. Terdapat 3 kepentingan kajian yang kami jalankan, iaitu yang pertama, untuk melihat apakah yang menjadi punca atau faktor penularan wabak COVID-19 ini. Daripada kajian yang kami jalankan ini, dapat mengetahui punca menularnya wabak COVID-19 ini adalah disebabkan ketidakpatuhan individu atau masyarakat terhadap SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Oleh itu, melalui kajian ini, ianya akan lebih membuka mata masyarakat tentang punca utama penularan wabak COVID-19 ini supaya masyarakat lebih peka akan puncanya. Yang kedua, untuk menjelaskan kesan pandemik COVID-19 dari aspek sosial dan ekonomi. Dari aspek sosial, pandemik ini telah menyebabkan berlakunya terhakisnya akhlak dan keruntuhan moral seseorang individu. Ini dibuktikan dengan sejak pandemik COVID-19 melanda negara, kita lihat sering berlakunya perbalahan antara masyarakat gara-gara sesuatu pihak tidak mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan.
Manakala dari aspek ekonomi pula, pandemik ini telah mengakibatkan terencatnya pertumbuhan ekonomi negara kerana kegiatan ekonomi tidak dapat dirancangkan seperti sedia kala. Oleh itu, kita dapat lihat di sini bahawa kajian ini penting untuk menyedarkan masyarakat betapa pandemik ini memberi impak yang sangat besar terhadap kesejahteraan dan kehidupan masyarakat dari pelbagai aspek. Dan yang terakhir sekali, dengan kajian yang ketiga adalah untuk memperlihatkan impak pandemik COVID-19 terhadap kesejahteraan insan dari aspek emosi dan fizikal. Dari aspek emosi, pandemik COVID-19 ini telah menyebabkan seseorang individu itu mengalami kemurungan dan kegelisahan. Sekiranya gangguan emosi ini berlanjutan ataupun berterusan, ianya akan membawa kepada sesuatu yang lebih teruk lagi, iaitu akan menyebabkan berlakunya tekanan ataupun depression. Dan sekiranya tekanan emosi ini tidak ditangani, ianya akan lebih membawa kepada sesuatu yang lebih teruk lagi, iaitu kes bunuh diri ataupun kematian. Dan kita lihat impak pandemik COVID-19 terhadap dari aspek fizikal pula. Sejak pandemik ini, banyak individu dan masyarakat yang tidak mengamalkan gaya hidup sihat. Hal ini kerana mereka tidak keluar rumah dan tidak bersenam serta tidak mengamalkan pemakanan yang seimbang, yang mana pengamalan gaya hidup yang tidak sihat ini boleh menyebabkan kepada masalah kesihatan seperti obesiti dan lain-lain. Jadi di sini kita boleh lihat melalui kajian ini pentingnya untuk menunjukkan kepada masyarakat bahawa pandemik COVID-19 ini juga memberi kesan yang sangat ekstrim kepada kesejahteraan insan dari aspek emosi dan fizikal. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum, nama saya Mursyid Barosa. Saya ingin menerangkan tentang tinjauan literatur. Malaysia, negara dan kaumnya perlu menghadapi ujian 2 kali ganda menangani wabak COVID-19 sekitar awal Mac 2020. Pihak berkuasa awam berperang dengan isu kewajipan dan keperluan kewangan, kejatuhan kos petroleum mentah dan kejatuhan pelancong. Pihak berkuasa awam telah melaksanakan perintah kawalan pergerakan iaitu PKP bermula 18 Mac 2020 hingga 12 Mei 2020. Di bawah tempoh PKP, kawasan monetary diminta menutup tugas lain daripada aset asas dan kawasan pentadbiran di seluruh wilayah dan negeri. Kesejahteraan insan adalah konsep yang merangkumi banyak aspek kehidupan seharian kita. Ia merangkumi kesejahteraan material, hubungan dengan keluarga dan rakan-rakan dan kesihatan emosi dan fizikal. Walau bagaimanapun, mentadbirkan kesejahteraan manusia dengan tepat adalah sukar. Ia tidak mempunyai definisi yang boleh diterima secara universal dan mempunyai banyak tafsiran dan sering bersaing. COVID-19 banyak memberi impak terhadap psikologi dan emosi terhadap segenap lapisan masyarakat. Pengisytiharan darurat, perintah kawalan pergerakan iaitu PKP dan berkurung akibat COVID-19 telah menimbulkan pelbagai reaksi. Kesiapsiagaan semua lapisan masyarakat amat dituntut agar lebih peka kepada perubahan yang berlaku di persekitaran. COVID-19 telah memberi impak yang besar kepada kesejahteraan komuniti dan agensi penguasaan undang-undang. Cabaran kesihatan yang belum pernah berlaku sebelum ini berkemungkinan akan memberi kesan yang lebih ketara kepada kesihatan mental berbanding kesihatan fizikal. Pada masa bahaya seperti pandemik COVID-19, pemimpin adalah pelayar dan kapten perjalanan yang berterusan. Mereka perlu bertanggungjawab untuk memupuk kerumitan kognitif dengan menerima rangka kerja kecerdasan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Nisuk Kumar. Sekarang saya akan membentangkan jadual fasa PKP dalam kajian literatur kita. Daripada jadual kita mengingat dalam PKP pertama, iaitu pada 18 Mac sampai 3 Mei, kita telah pergi melalui 4 fasa. Itu
dari 18 Mac ke 31 Mac, 1 April to 14 April, 15 April to 28 April, 29 April pada 3 Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anasya Rabandur Rosli, nombor metrik DE210107, dan sekarang ni saya akan menerangkan tentang metodologi kajian. Kaedah kajian perpustakaan. Kaedah perpustakaan ini merupakan pendekatan penting bagi umum untuk mengumpul data-data yang diperlukan untuk memahami tentang impak pandemik COVID-19 dalam kalangan masyarakat, terutamanya remaja dan juga dewasa. Oleh itu, ia melibatkan kajian bertransaksi dokumentasi, iaitu satu cara pengambilan data dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang ada hubungan dengan masalah yang dikaji, iaitu COVID-19. Kaedah ini digunakan dengan merujuk kepada buku-buku, artikel-artikel dan juga bahan bertulis. Oleh itu, pekaji telah merujuk data-data daripada sumber primer, iaitu selaras dengan perkembangan teknologi maklumat pada masa kini, iaitu internet adalah salah satu cara kebang limpahan berbagai sumber bagi mendapatkan maklumat. Oleh itu, data-data diperolehi dengan mengumpul sumber-sumber yang berautoriti dengan berkaitan COVID-19 daripada artikel jurnal, persidangan dan laman web rasmi. Dokumen-dokumen yang digunakan adalah berkaitan dengan tajuk yang diulas dan dikupas mengikut kesesuaian. Saya Raihana binti Abdullah, nombor metrik CE210089. Saya akan menerangkan tentang metodologi kajian menggunakan kajian soal sidik. Kajian soal sidik ialah kaedah penyelidikan deskriptif, bukan eksperimental. Ia dapat mengumpul data berhubung impak penularan COVID-19 yang tidak dapat dilihat secara langsung. Kaedah ini dapat memperolehi banyak maklumat daripada sampel yang besar dalam masa yang singkat. Pengkaji memilih reka bentuk soal sidik, iaitu survey, yang dilaksanakan dalam bentuk kuantitatif adalah untuk meninjau dan mengumpul maklumat berkaitan tahap kesan krisis COVID-19 dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Seterusnya, kami mengumpul data tentang impak penularan COVID-19 menggunakan instrumen melalui platform Google Form. Soal sidik dibina berdasarkan objektif kajian dengan merujuk kepada kajian-kajian terdahulu dan disesuaikan dengan skop dan persekitaran kajian. Soal sidik ini telah dijalankan dalam kalangan orang awam. Seterusnya, soal sidik ini menggunakan soalan jenis skala. Pelajar perlu menilai tahap kesan pandemik COVID-19 terhadap kesejahteraan insan masyarakat Malaysia. Soal sidik ini mengemukakan soalan yang ringkas, iaitu maklumat responden, kesan dan impak terhadap krisis COVID-19 dan cara mengatasinya. Selain itu, soal sidik ini juga menggunakan soalan response, di mana responden hanya boleh memilih jawapan ya atau tidak pada persoalan berkaitan pandemik COVID-19 yang kami berikan. Oleh itu, pengkaji dapat maklumat tentang usaha yang berpotensi untuk melawan krisis COVID-19 supaya masyarakat Malaysia mendapat kesejahteraan insan. Hai, nama saya Diabana Najis Nasir daripada Grup 7. So, saya akan memberitakan tentang pemesangan dapatan dan penilaian. Daripada analisis Google Form sekarang, kami dapat tahu bahawa kami dapat 110 responden. So, daripada 110 responden tu, 70.9% tu adalah perempuan dan 29.1% adalah lelaki. Seterusnya, kalau julat umur diorang adalah 12.7% adalah 18 hingga 20 tahun, 18.2% adalah 26 ke atas, dan 69.1% adalah 21 hingga 25 tahun. Daripada soal sidik ini, 95.5% terdiri daripada Melayu, 2.5% daripada Cina dengan 1.7% daripada India. Status pada responden adalah 87.3% adalah bujang, lepas 12.7% adalah yang berkahwin. Dan kerjaya responden adalah 33.6% adalah yang bekerja, 57.7% adalah pelajar sepenuh masa, dengan 1.6% adalah pelajar sembilan. Meneruskan dengan soalan. Soalan pertama yang ditanya adalah, adakah COVID-19 memberi perubahan yang besar dalam hidup anda?
Daripada 110 responden tu, 88.2% menjawab ya, 10% menjawab tidak, 2% menjawab tak berapa besar, dan 2% jawab sedikit terkesan. Soalan kedua, adakah krisis ini mempengaruhi pendapatan harian anda? Daripada 109 responden, 67.9% menjawab ya, dengan 32.1% menjawab tidak. Soalan ketiga, adakah krisis COVID-19 meningkatkan kadar pengangguran Indonesia? 98.2% menjawab ya, manakala 1.8% menjawab tidak. Itu sahaja daripada saya dan disambung oleh Azizul bin Jamadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azizul bin Muhammad Jamadi. Nombor matrix DE 210051 daripada kumpulan 7. Untuk bahagian saya akan membentangkan tentang pembentangan dapatan dan huraian, iaitu kajian secara lapangan yang dilakukan melalui Google Form, di mana kami mendapatkan maklumat dan jawapan daripada responden. Baiklah, untuk bahagian saya, soalan yang kami ajukan adalah apakah impak krisis COVID-19 dalam kehidupan harian anda, iaitu kepada responden. Kebanyakan responden memilih untuk tidak dapat belajar secara bersemuka kerana pelajar-pelajar termasuklah sekolah maupun universiti ataupun mana-mana institusi pengajian tinggi, mereka terpaksa duduk di rumah dan belajar secara atas talian. Yang kedua, kita melihat di mana susah mendapat peluang pekerjaan. Hal ini di mana termasuk juga pelajar, di mana mereka melakukan permohonan untuk pelatihan industri ditolak, permohonan pekerjaan juga ditolak kerana bilangan pekerja terpaksa dikecilkan untuk mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Dan yang terakhir iaitu hilang pekerjaan. Kita boleh lihat ramai orang yang sudah lama bekerja dibuang daripada syarikat secara serta-merta kerana syarikat tersebut ingin mengurangkan kapasiti tenaga kerja yang ada di syarikat tersebut. Baiklah, untuk soalan seterusnya, apakah kesan dari krisis COVID-19 dari segi ekonomi? Carta graf bar menunjukkan bahawa pembelian secara panik dan kekurangan barang asas adalah mendapat vote yang paling tinggi, iaitu sebanyak 71.8%. Hal ini kerana sepanjang PKP dilaksanakan, panik bayi berluasa, di mana hanya ketua keluarga saja dibenarkan untuk keluar membeli barangan, dan untuk keluar mereka perlu mempunyai surat sokongan daripada mana-mana balai polis yang berdekatan. Yang kedua tertinggi adalah penurunan lawatan di pusat pelancongan. Kita boleh lihat di mana di Pulau Langkawi, di Pulau Pangkor ataupun mana-mana tempat hiburan yang menjadi destinasi keluarga semasa cuti ditutup untuk mengelakkan daripada sebaran jangkitan COVID-19. Yang ketiga iaitu penghentian peroperasian kegiatan pasar, di mana stok barang-barang basah seperti ikan, sayur dan ayam dan lain-lain susah untuk diperoleh kerana banyak pasar-pasar barang basah ditutup disebabkan oleh tidak mengikut SOP yang ditetapkan oleh kerajaan pada masa tersebut. Dan yang terakhir adalah tempat hiburan dan rekreasi ditutup. Tempat hiburan ini juga berkait rapat dengan pusat pelancongan, di mana tidak ramai orang yang dibenarkan untuk keluar rumah untuk pergi bercuti. Oleh itu, perkara ini banyak memberi kesan dari segi ekonomi, iaitu pendapatan penduduk di Malaysia. Seterusnya iaitu kadar pengangguran yang tinggi. Disebabkan oleh COVID-19, banyak orang yang hilang pekerjaan dan juga susah untuk mendapat pekerjaan. Perkara ini juga boleh menjurus kepada tekanan emosi. Baiklah, yang pertama yang tertinggi iaitu masalah kewangan. Masalah kewangan adalah disebabkan oleh tiada sumber rezeki yang boleh diperoleh oleh ketua keluarga untuk menyara keluarga mereka. Yang kedua iaitu kemurungan. Boleh disebabkan mereka tiada kewangan untuk menampung. Perkara ini boleh menjurus kepada kemurungan. Boleh dilihat juga dari segi pelajar yang gagal untuk adapt ataupun beradaptasi dengan kelas secara atas talian,
mereka gagal untuk memahami apa yang disampaikan oleh pengajar yang mengajar di kelas talian tersebut. Oleh itu, disebabkan keputusan yang menurun, mereka boleh menyebabkan kepada kemurungan. Yang ketiga iaitu konflik kekeluargaan. Untuk pelajar yang biasanya berada di universiti ataupun asrama, jika mereka berada di rumah, mereka hanya meluangkan sepenuh masa di dalam bilik untuk kelas dalam talian ataupun menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru ataupun pensyarah. Oleh sebab itu, kemungkinan pelajar ini mungkin ditegur oleh ibu bapa mereka untuk melakukan kerja-kerja rumah, tetapi mereka tidak mempunyai kesempatan. Perkara ini boleh menyebabkan berlaku salah faham di antara pelajar dan ibu bapa, iaitu boleh menjurus kepada sebarang konflik kekeluargaan. Yang keempat ataupun yang seterusnya iaitu bunuh diri. Disebabkan oleh tekanan emosi yang melampau, perkara ini boleh mendorong seseorang individu untuk bunuh diri. Bagaimana perkara ini boleh berlaku adalah disebabkan oleh kekurangan motivasi ataupun mereka tiada tempat untuk meluahkan perasaan dan mengadu apa yang dihadapi oleh mereka. Dan yang terakhir adalah penceraian. Disebabkan oleh ketua keluarga ataupun suami tidak mempunyai wang yang cukup untuk menyara keluarga ataupun hilang sumber pendapatan ataupun segala bahan asas yang boleh disediakan tetapi secara tiba-tiba tidak boleh menyebabkan berlaku perceraian disebabkan oleh pertengkaran ataupun konflik kekeluargaan yang melampau. Seterusnya, apakah kesan krisis COVID-19 dari segi pendidikan? Dapat dilihat bahawa responden telah memilih tahap keberkesanan belajar tidak memuaskan sebagai pilihan mereka yang paling tinggi dengan sebanyak 77.3%. Kita boleh lihat bahawa pembelajaran secara atas talian sememangnya tidak dapat memberi kesan ataupun impak yang baik kepada pelajar kerana guru-guru tidak dapat melihat apa yang dilakukan oleh pelajar kerana sesetengah pelajar ketika berada di atas talian Google Meet mereka tidak gemar untuk buka kamera. Jadi mereka bebas untuk melakukan apa-apa saja tanpa pengetahuan tenaga pengajar. Yang kedua, kecenderungan minat dalam belajar berkurang. Hal ini kerana belajar di atas talian pelajar-pelajar kurang mendapat motivasi untuk belajar dengan baik. Seterusnya adalah kesihatan mental, kesejahteraan pelajar terjejas. Hal ini kerana pelajar-pelajar hanya duduk di rumah sepanjang PKP. Mereka tidak dibenarkan untuk keluar, untuk beredar dan sebagainya. Perkara ini juga boleh menyebabkan pelajar hanya makan dan duduk di bilik saja tanpa membuat apa-apa aktiviti yang menyihatkan. Seterusnya, tiada komunikasi secara luas bersama rakan sebaya. Hal ini disebabkan oleh sepanjang PKP, kerajaan tidak membenarkan orang yang tidak mempunyai urusan penting untuk keluar dari rumah. Jadi pelajar hanya duduk di rumah. Mereka hanya berkomunikasi secara atas talian saja tanpa bersemuka. Seterusnya adalah tahap pencapaian internet bagi pembelajaran online. Tahap internet juga setiap pelajar adalah sangat berbeza, terutamanya bagi pelajar yang berada di kampung-kampung ataupun hutan. Capaian internet yang mereka memerlukan sangat rendah. Kita boleh lihat ada artikel di mana pelajar terpaksa memanjat pokok di Sabah ataupun Sarawak untuk mendapatkan capaian internet. Dan yang terakhir adalah tidak berkemampuan membeli peralatan belajar secara online. Contohnya laptop ataupun masuk wifi dan sebagainya. Kerana kebiasaannya pelajar duduk universiti, mereka akan memakai wifi yang disediakan oleh pihak universiti. Soalan ke-8 iaitu apakah impak krisis COVID-19 kepada kesejahteraan insan? Baiklah, kita dapat lihat bahawa yang tertinggi adalah kestabilan mental fizikal terjejas serta mengubah corak kehidupan harian interaksi sosial. Kita boleh lihat bahawa kesan pada COVID-19 di mana pelajar ataupun individu biasa hanya duduk di rumah tanpa membuat apa-apa aktiviti yang menyihatkan ataupun mereka hanya terkurung sahaja. Perkara ini boleh menjurus kepada kestabilan mental yang terjejas serta corak kehidupan yang berbeza kerana kita mengamalkan norma baharu. Baiklah, yang seterusnya adalah peningkatan masalah kesihatan. Peningkatan masalah kesihatan ialah disebabkan oleh tekanan emosi yang melampau sepanjang PKP dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah komunikasi antara ahli keluarga berkurang. Walaupun mereka duduk di rumah, tetapi tidak semestinya setiap keluarga itu mempunyai cara berkomunikasi yang sama. Kemungkinan ada pelajar yang lebih memilih untuk duduk di universiti jauh dari keluarga untuk mendapat ketenangan supaya dapat belajar dengan tenang.
Seterusnya adalah, apakah cara anda mengatasi masalah yang dihadapi seperti di atas? Responden memilih untuk mengubah gaya hidup kepada lebih produktif dan sihat. Hal ini kerana mengubah gaya hidup yang lebih produktif akan menyebabkan responden ataupun mereka yang menjawab ini untuk meningkatkan motivasi untuk belajar ataupun bekerja. Seterusnya adalah mengadakan aktiviti bersama keluarga untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan. Untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan, kita dapat melihat setengah keluarga ataupun keluarga yang berdekatan kita akan melakukan family day, iaitu pergi bercuti ke tempat-tempat pelancongan untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan. Seterusnya adalah mencari kerja sambilan seperti online business seperti berniaga di Shopee ataupun WhatsApp ataupun mempromosikan barangan secara live di Facebook dan sebagainya. Seterusnya adalah menceritakan masalah yang dihadapi dengan saudara terdekat. Kerana hal ini sebabkan untuk mengelakkan daripada berlaku sebarang tekanan emosi. Seseorang itu perlu mencari orang terdekat untuk meluahkan perasaan mereka. Kerana jika dipendam, perkara ini akan menyebabkan menjurus kepada tekanan emosi yang sangat tinggi. Dan yang terakhir adalah mencari pekerjaan baru dari luar keselesaan. Kita banyak mendengar tentang we need to think out of the box, iaitu berfikir daripada luar tempat zon selesa kita untuk push our limit ataupun melebihi batas kebolehan kita. So, perkara ini boleh menyebabkan seseorang itu untuk menerima cabaran baru supaya mereka menjadi individu yang lebih berguna di masa akan datang. Yang terakhir untuk pembentangan jabatan rakyat adalah apakah yang dilakukan oleh kerajaan bagi memudahkan kesan krisis COVID-19. Catapan menunjukkan vote tertinggi adalah menghulurkan kewangan kepada kelompok yang tertindas. Kita banyak mendengar tentang yang kaya kekal kaya dan yang miskin kekal miskin. Ketika PKP lah perkara ini kita dapat lihat golongan yang kurang berkemampuan seperti B40, mereka sangat terjejas dari segi pendapatan. Jadi pihak kerajaan perlu mengadakan program ataupun apa-apa saja yang boleh memberi bantuan kepada golongan tersebut, seperti program bantuan B40, memberikan barangan-barangan asas dan sebagainya. Yang kedua adalah mengadakan program latihan pekerjaan atau program perantis bagi graduan baru. Kita dapat melihat bahawa pada masa kini banyak graduan ataupun fresh grad daripada universiti, tidak kira daripada diploma ataupun degree, mereka kebanyakannya hanya menganggur ataupun bekerja di luar bidang mereka. Kita boleh lihat bahawa mereka yang mempunyai kelulusan ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan dan sebagainya, tapi mereka bekerja sebagai rider Foodpanda, rider GrabFood ataupun bekerja sebagai kontrak tukang buat rumah dan sebagainya. Perkara ini perlu dipandang serius oleh kerajaan supaya setiap pelajar yang tamat graduan dalam bidang yang mereka belajar, mereka mendapat pekerjaan selari dengan apa yang mereka belajar. Dan yang terakhir adalah memberi makanan asas kepada golongan yang memerlukan. Kita dapat melihat bahawa banyak anak-anak di jalanan ataupun orang-orang susah, mereka kebanyakannya kurus kering dan tidak memiliki makanan asas yang cukup ataupun gaya hidup yang sihat. Jadi kerajaan perlu memandang serius perkara ini, terutama di situasi yang genting pada masa ini, dengan memberikan bantuan secukupnya supaya kebajikan rakyat Malaysia sentiasa terjaga. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahira binti Muhammad Saleh. Nombor matrik DE 210050. Untuk yang terakhir ialah kesimpulan. Natijahnya, pandemik COVID-19 telah mengubah cara hidup manusia yang menyebabkan kehidupan manusia tidak sama seperti sebelum ini. Perubahan ini mempengaruhi banyak aspek kehidupan manusia, terutamanya pekerjaan, pendidikan, kesihatan dan sebagainya. Tidak dinafikan bahawa impak COVID-19 yang dialami oleh masyarakat Malaysia terlalu banyak sehingga dapat mengakibatkan kesejahteraan insan terancam. Kebanyakan ahli perniagaan dan pekerja awam kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan mereka sama ada secara kekal atau sementara disebabkan oleh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Di samping itu, sektor pendidikan juga turut terkesan akibat COVID-19. Oleh itu, kerajaan telah memperkenalkan cara pengajaran dan pembelajaran norma baharu, iaitu pembelajaran secara atas talian. Umum mengetahui bahawa impak daripada cabaran ini sangat berat untuk dihadapi, di mana
masalah kesihatan mental dan bunuh diri telah meningkat dengan mendadak dalam tempoh 2 tahun kebelakangan ini. Cabaran yang bertali arus dari wabak COVID-19 ini menjadi asas kukuh kepada pembentukan kekuatan diri yang mantap, tahan diuji dan tabah menghadapi arus perubahan sekiranya aspek pemikiran dan emosi positif seperti kebahagiaan dan ketenangan dalam memacu kesejahteraan pribadi yang dicapai. Seharusnya setiap individu mengambil iktibar dan pengajaran daripada apa yang telah terjadi sepanjang kewujudan wabak COVID-19 ini, di samping berusaha menghayati serta memastikan aspek emosi, pemikiran, tindakan dan spiritual serta cara hidup keseluruhannya berada dalam keadaan baik untuk menempuh fasa sukar wabak ini dengan jayanya. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.